Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa khabar murid-murid pada hari ini? Cikgu harap murid-murid dalam keadaan sihat dan bersedia untuk kita sama-sama belajar pada hari ini. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan sama-sama belajar berkaitan sajak. Baiklah murid-murid, boleh merujuk halaman 16 buku teks Bahasa Melayu Jilid 2. Baiklah, sekarang kita akan lihat kepada sajak yang pertama. Apakah ciri-ciri yang terdapat pada sajak yang pertama? Ciri pertama yang terdapat pada sajak ini ialah sajak ini mempunyai rangkap. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan rangkap? Kita boleh lihat di sini terdapat pembahagian kepada baris-baris yang terdapat di dalam sajak satu. Kita lihat ya, untuk rangkap pertama terdapat 4 baris. Rangkap kedua terdapat 5 baris. Dan rangkap yang ketiga mempunyai 4 baris. Baiklah, sekarang kita akan lihat pula kepada ciri yang kedua, iaitu suku kata akhir yang sama. Baiklah, sekarang apakah yang dimaksudkan dengan suku kata akhir yang sama? Cikgu akan menerangkan berdasarkan kepada rangkap yang kedua. Masing-masing kita sama-sama lihat kepada rangkap yang kedua. Baris satu rangkap kedua, suku kata akhirnya ialah ku. Baris kedua rangkap kedua sama juga, suku kata akhirnya ku. Kita tengok akhir baris satu u di belakang, baris 2 U di belakang, baris 3 U juga di belakang, baris keempat U juga di belakang, dan baris kelima U juga, huruf U juga di belakang. Jadi untuk rangkap ini dia mempunyai suku kata akhirnya yang sama. Jadi dapat disimpulkan di sini untuk sajak yang pertama ataupun sajak satu, ciri-ciri yang terdapat pada sajak ini ialah sajak ini mempunyai rangkap. Dia mempunyai 3 rangkap. Dan ciri yang kedua ialah sajak ini mempunyai suku kata akhir yang sama. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan lihat pula kepada sajak yang kedua. Apakah ciri-ciri yang terdapat pada sajak kedua? Ciri pertama yang terdapat pada sajak kedua ialah sajak ini tidak mempunyai rangkap. Ini bermaksud setiap baris pada sajak ini tidak dibahagikan kepada rangkap. Dia tak dibahagikan kepada rangkap. Kita boleh lihat, dia tiada rangkap. Dia terus kepada baris.
Baiklah, kita akan lihat ciri kedua pula. Ciri yang kedua ialah sajak ini mempunyai suku kata akhir bebas. Apakah yang dimaksudkan dengan suku kata akhir bebas? Suku kata akhir bebas ialah di belakang perkataan di belakang setiap baris mempunyai suku kata ataupun huruf yang berlainan. Dia tidak sama seperti di sajak yang pertama tadi. Okey, dia boleh apa-apa huruf pun berada di belakang. Okey, kita lihat contohnya. Contohnya kita lihat untuk baris pertama, suku kata akhirnya ra, baris kedua ran, baris ketiga ri, baris keempat na. Okey, nampak tak dia berbeza, dia tak sama ya. Sebab tu kita kata untuk ciri yang kedua ialah suku kata akhirnya bebas. Maksud dia tak terikat kepada satu suku kata yang sama. Jadi dia boleh secara berlainan. Baiklah, sekarang cikgu akan menerangkan secara ringkas berkaitan aktiviti bertulis kita pada hari ini. Cikgu mahu murid-murid membuka buku aktiviti jilid 2, muka surat 21. Untuk aktiviti yang pertama ini, apa yang murid-murid perlu lakukan ialah murid-murid perlu melengkapkan sajak ini. Okey, selepas tu kita boleh lihat apakah ciri-ciri yang terdapat pada sajak ini. Kita tengok apa ciri dia. Mungkin dia tidak mempunyai rangkap ke. Okey, itu contoh dia. Kamu isikan jawapan. Baiklah, sekarang kita akan lihat pula kepada latihan yang kedua di halaman 22. Seperti di latihan yang pertama, apa yang perlu kamu lakukan ialah kamu melengkapkan sajak di bawah. Selepas itu kamu letakkan ciri-ciri yang telah cikgu terangkan sebentar tadi di jawapan di bawah. Okey, cikgu harap kamu semua dapat faham penerangan yang cikgu berikan secara serba ringkas ini. Setakat itu saja penerangan yang dapat cikgu berikan. Cikgu harap kamu dapat melaksanakan latihan dengan baik. Sekian, terima kasih.